Okey. Jadi kita lihat dari segi sistem, dari segi sistem penggajian. Jadi dalam sistem penggajian seperti juga sistem-sistem lain, sistem penggajian akan menggunakan data-data atau maklumat daripada external entities, daripada pihak-pihak luar, dan juga payroll system juga akan menghantar maklumat-maklumat tertentu kepada pihak-pihak luar yang sama ataupun yang berlainan. Jadi kita lihat di sini contoh bagi organisasi ini, kitaran ataupun proses penggajiannya mengambil ataupun memberi data daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 entiti luar. Ini dari perspektif sistem penggajian lah. Okey, jadi pertamanya ialah daripada HRM Department, Jabatan Sumber Manusia. Jadi Jabatan Sumber Manusia akan memberikan maklumat payroll changes, perubahan penggajian. Jadi mungkin ada maklumat pertambahan pekerja, mungkin ada maklumat perubahan kadar gaji. Jadi maklumat ini perlu diperolehi daripada Jabatan Sumber Manusia supaya bila kita membuat pengiraan gaji nanti kita akan mengambil kira perubahan yang telah berlaku. Selain daripada itu, kita akan dapat maklumat daripada various department, daripada jabatan-jabatan, pelbagai jabatan dalam organisasi. Khususnya kita akan peroleh maklumat berkenaan dengan time and attendance data. Data kehadiran lah, data masa dan data kehadiran. Sebab dengan data kehadiran itu akan digunakan untuk kita mengira kadar gaji yang hendak dibayar lah. Seterusnya, kita dapat maklumat daripada government agency berkaitan dengan tax rates and instruction, berkenaan dengan kadar cukai dan sebarang arahan-arahan, mungkin ada perubahan polisi cukai dan sebagainya. Itu perlu maklumat tersebut kita peroleh daripada government agency supaya kita boleh buat pengiraan gaji. Selain daripada itu, kita juga mendapat maklumat daripada insurance and other companies, iaitu mungkin pekerja dia membuat caruman ataupun membuat sumbangan premium insurance daripada potongan gaji. Jadi itu pun perlu diambil kira. Selain daripada itu, pekerja juga akan memberi maklumat berkenaan withholdings and deduction. Mungkin pekerja dia membuat potongan-potongan tertentu, dia membuat permohonan supaya ada pemotongan untuk contohnya untuk bayar pinjaman bank. Okey. Jadi maklumat tersebut datang daripada pekerja. Dan payroll system juga akan memberi maklumat kepada pihak-pihak tertentu, antaranya gaji ataupun paycheck. Okay, gaji akan diserahkan kepada pekerja, payroll check akan diserahkan kepada bank. Payroll check akan diberi kepada bank supaya bank duit ataupun dana dipindahkan daripada satu akaun kepada akaun kepada payroll account. Selain daripada itu, payroll system akan menghantar laporan kepada HR department untuk menyatakan berapa gaji ataupun jumlah gaji yang dibayar kepada semua pekerja-pekerjanya. Laporan dihantarkan kepada jabatan-jabatan untuk menyatakan pekerja-pekerja di dalam jabatan berkenaan bahawa gaji mereka telah dibayar. Selain daripada itu, bila ada pemotongan untuk cukai, maka cukai yang telah dipotong daripada gaji pekerja akan dihantar kepada government agency, iaitu Lembaga Hasil dan Negeri, beserta dengan laporan cukai. Kalau ada pemotongan-pemotongan lain, contohnya untuk premium insurance, itu pun akan dihantar, pembayaran tersebut akan dihantar beserta dengan laporan kepada syarikat insurans berkenaan. Yelah. So jadi itu ialah antara maklumat-maklumat yang diperoleh dan dihantar oleh sistem penggajian. Okay. Jadi di dalam perniagaan contoh ini, kitaran penggajiannya melibatkan 5 proses utama.
dan kita fokus kepada proses payroll lah, penggajian, sebab proses-proses lain dikendalikan oleh HRMIS ataupun sistem maklumat pengurusan sumber manusia. Dan dia biasanya dia mungkin integrate dengan sistem maklumat perakaunan, tetapi dia adalah sistemnya yang tersendirilah. Boleh jadi dia integrate dengan sistem perakaunan. Tapi bila dia akan integrate dengan perakaunan bila bab payroll, penggajian dan sebagainya. Jadi dalam sistem ini kita akan lihat hanya 5 proses-proses yang berkaitan dengan penggajian. Proses pertama ialah mengemaskini data induk. Okey, mengemaskini data induk. Proses kedua ialah mengesahkan masa dan kehadiran. Proses ketiga ialah menyediakan gaji. Proses keempat ialah mengagihkan gaji. Dan proses kelima ialah mengagihkan cukai dan potongan-potongan lain. Okay, jadi kalau kita lihat di dalam gambar rajah DFD ini, rajah ahli data, kita lihat proses yang pertama ialah mengemaskini data induk. Okay, jadi untuk mengemaskini data induk ada beberapa sumber maklumat untuk kita mengemaskini data induk. Antaranya ialah kita terima daripada HR Department, Jabatan Sumber Manusia, iaitu payroll changes lah. Mungkin ada pertambahan pekerja baru, mungkin ada perubahan pada gaji pekerja. Okey. Jadi pertambahan tersebut, bila kita dapat maklumat perubahan tersebut daripada Jabatan Sumber Manusia, maka kita akan update di dalam fail yang berkaitan lah. Mungkin kita update dalam payroll master data. Okey. Kemudian kita mungkin terima maklumat daripada government agency berkaitan dengan kadar cukai. Mungkin selepas bajet tahunan negara dibentangkan, ada perubahan pada kadar cukai. Maka perubahan tersebut bila diterima, maka kita akan update dalam tax rates and deduction file. Kita akan kemaskini dalam file berkaitan dengan kadar cukai dan potongan. Selain daripada itu, kita akan terima maklumat daripada insurance companies, contohnya syarikat-syarikat insurans berkaitan dengan pemotongan premium insurans untuk pekerja. Jadi maklumat tersebut pun kita akan ambil dan kita akan update di dalam deduction file. Pekerja kita sendiri juga akan menghantar maklumat berkenaan dengan pemotongan-pemotongan yang perlu dibuat. Ini juga kita akan update di dalam deduction file. Okay. Jadi daripada situ, bila kita dah kemaskini maklumat tersebut, tibalah kepada proses yang kedua, iaitu kita hendak validate time and attendance. Jadi ini secara in a cyclical basis, secara ada kitarannya, sama ada secara mingguan ataupun secara bulanan, kita akan mengesahkan masa dan kehadiran, mengesahkan data masa dan kehadiran. Sebab dengan pengesahan masa kehadiran ni, pekerja ni, kita akan gunakan maklumat tersebut untuk mengira gaji lah. Jadi untuk kita membuat pengesahan ni, kita akan perolehi maklumat-maklumat pekerjaan, maklumat kehadiran seperti time card. Time card ni biasanya macam punch card lah. Pekerja bila dia masuk kerja, dia akan punchkan dia punya kad masa kerja dia. Kalau job time tickets ni biasanya dia berkaitan dengan dalam proses perkilangan. Pekerja dia akan perkilangan ataupun projek lah. Pekerja dia akan rekodkan berapa masa yang dia telah buat kerja dalam untuk projek tertentu, dan itu juga akan digunakan sebagai basis untuk pengiraan gaji. Ini diperolehi daripada pelbagai jabatan. Apabila maklumat yang diperolehi daripada pelbagai jabatan ini telah disahkan, maka kita akan pergi kepada proses yang seterusnya, iaitu penyediaan gaji. Okey, proses penyediaan gaji. Untuk kita membuat proses penyediaan gaji ini, kita akan lihat balik maklumat daripada tax rates and deduction. Kita akan tengok balik dari segi
kadar cukai, dari segi pemotongan yang telah direkodkan di dalam fail. Dan kita akan ambil daripada payroll master file, kita lihat maklumat-maklumat berkenaan dengan pekerja, berapakah kadar gaji dia. Okey. Dan daripada situ kita pun membuat pengiraan. Okey, kita membuat pengiraan, dan daripada situ kita pun akan update dah. Dan balik kita akan update semula dalam payroll master data bahawa untuk bulan berkenaan gaji pekerja ini telah pun diproses. Dan daripada kita prepare payroll ni, kita akan hantar payroll information kepada proses seterusnya, iaitu proses pembayaran tunai. Okey. Jadi apabila bila proses pembayaran tunai, maknanya gaji tersebut telah telah disediakan lah. Gaji telah disedia dan akan update dalam general ledger. Dan di sini ketika kita update general ledger ni, kita akan update bahawa telah berlakunya belanja gaji. Tapi belanja gaji tu belum bayar lagi. Jadi di sini ada, kalau dari segi debit kreditnya, mungkin kita akan debit belanja gaji dan kita akan kreditkan gaji belum bayar. Okey, dan dari situ juga kita akan ada juga kita ada juga liability yang berkaitan dengan withholding. Liability berkenaan dengan cukai pendapatan, liability berkaitan dengan KWSP, maknanya kita dah potong daripada gaji pekerja tapi kita belum bayar kepada pihak-pihak berkenaan, jadi dia satu liability, kita akan rekod dalam general ledger. Proses yang seterusnya ialah proses pembayaran lah. Disburse payroll ni ialah proses pembayaran. Jadi dalam proses disburse payroll ni, bila kita dapat payroll information daripada proses yang ketiga, kita pun akan hantar payroll check kepada bank. Jadi payroll check ni tujuan ni ialah kita katakan pekerja kita, jumlah gaji yang kita nak bayar untuk pekerja kita ialah 100,000 untuk semua pekerja-pekerja kita. Kita akan hantar check kepada bank bernilai 100,000. Tujuan ni untuk kita memindahkan daripada kita punya main current account, kita pindahkan kepada payroll account. Sebab apa? Kita gaji semua akan dibayar khusus daripada account yang dikhaskan, iaitu payroll account. Jadi payroll account kita biasanya berbaki kosong, sifar. Jadi kalau kita nak bayar gaji 100,000, kita akan keluarkan cek supaya pindahnya dana daripada current account kepada payroll account 100,000. Jadi sekarang dalam payroll account kita ada 100,000. Jadi kemudian bila kita berikan cek gaji kepada pekerja, pekerja akan mengemukakan cek tersebut ke bank, maka daripada situ dia akan tolak lah daripada payroll account kita sikit. Mungkin ada pekerja ni dia tolak 5,000, daripada pekerja ni daripada gaji dia 7,000, jadi tolak daripada payroll account. Dan akhirnya apabila semua pekerja-pekerja telah mengemukakan cek gaji mereka, maka dan semua itu telah diproses, maka payroll account tu yang kita ada balance 100,000 tu akan kembali jadi sifar. Dan setiap bulan macam itulah dia punya kitarannya. Iaitu tujuan kita supaya kita dapat limitkan, kita dapat hadkan supaya tidak ada pembayaran gaji yang terlebih lah daripada yang sepatutnya. Okey, ini proses keempat. Proses kelima ialah mengagihkan cukai. Sebab kita dah membuat pemotongan cukai dan untuk perkara-perkara lain, kita akan membuat pembayaran lah. Kita akan bayar pemotongan untuk premium insurance, kita akan hantar dengan cek, dan kita akan hantar sekali laporan kepada syarikat insurans tersebut. Kita akan membuat pembayaran kepada government agency untuk pemotongan cukai, dan kita akan hantar laporan yang berkaitan. Apabila kita telah membuat pembayaran ini, maka kita akan update di dalam general ledger untuk menyatakan bahawa kita telah pun membuat pembayaran. Okey, dan juga laporan-laporan berkenaan dengan gaji juga kita akan hantar kepada jabatan-jabatan yang berkaitan.
Jadi ini secara umumnya 5 proses dalam organisasi ini berkaitan dengan penggajian.